بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Syed Salahuddin bin Syed Mahayadin Akil Al-Haddad, pengarah urusan Al-Haddad Manufacturing Sdn Bhd. Yang berbahagia Encik Basim bin Haji Mawardi, pengurus operasi Al-Haddad Manufacturing Sdn Bhd. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Syed Akil bin Syed Mahayadin Akil Al-Haddad, pengarah urusan Al-Haddad Marketing Sdn Bhd. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Syukri, pengarah custom Diraja Malaysia bahagian Sungai Petani Kedah. Yang dihormati lagi diraihkan bersama kita pada hari ini Al-Fadhil Syekh Zainal Asri bin Haji Muhammad Ramli, pegawai-pegawai Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, seluruhnya muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpahnya dapat kita bertemu pada hari ini di dalam ceramah Majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili pihak syarikat Al-Haddad Manufacturing Sdn Bhd merakamkan penghargaan kepada Al-Fadhil Syekh yang sudi menerima jemputan kami. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang hadir dan mematuhi SOP yang disarankan oleh pihak kerajaan. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebelum kita mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh pihak Syekh, mari sama-sama kita mengenali info sedikit mengenai Syekh Zainal Asri. Beliau berasal daripada Kuala Tetil, Kedah, memulakan pengajian di Maktab Mahmud Al-Ustaz, kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Al-Sharif dalam bidang usuluddin, pengajian hadis. Seterusnya, selepas Syekh pulang daripada Al-Azhar, Syekh pernah berkhidmat di Sekolah Menengah Islam Darul Ulum, dan selepas itu mengajar di Koalisi Islam Darul Ulum, kemudian mengajar di Darul Hadis, dan sekarang Syekh sepenuh masa memberikan kuliahnya di Kompleks Wadi Muhammadi di Kuala Nerang, Kedah. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa, marilah sama-sama kita menghayati ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada Syekh, falyatafaddal mashkura. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarurillahi lahum al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Fadilatul Muslim Majlis Al-Mati Datuk Salahuddin Nasir Aqil Basim dan Syukri dan seluruh muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, bersama-sama pada saat yang sebegitu berbahagia ini kita menangkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sejak pada azal untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana pada hari ini Allah telah memilih kita untuk berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulianya sesuatu majlis ataupun mulianya sesuatu perkara kerana dinisbahkan kepada siapa. Sebagai contoh, hari yang termulia dalam agama kita ialah hari Jumaat. Kemudian dalam bab yang berkaitan dengan hukum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika kita nak melakukan sesuatu yang manfaat yang berbalik kepada kita, seperti nak gunting rambut, kita nak gunting, kita nak kerak kuku, kita nak masuk rumah baru, kita nak buka kedai baru, kita nak melangsungkan akad nikah, maka hari yang dipilih oleh agama selepas daripada Jumaat ialah Isnin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengapa hari Isnin itu mulia? Tidak syak lagi hari Isnin mulia kerana hari itu dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal-asal hari sejak daripada Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Allah Adam, sehinggalah ke saat dibangkitkan Nabi Allah Isa sebagai Rasul, maka semua hari-hari mulia sepanjang tempoh itu ialah Jumaat saja. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumaat untuk menjadi dipanggil Yaumun Nikah, hari perkahwinan untuk kekasih-kekasihnya. Nabi Allah Adam dicipta pada hari Jumaat, dinikahkan dengan Hawa pada hari Jumaat. Begitulah Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan Sarah, berkahwin dengan Hajar, berkahwin dengan Qanturah pada hari Jumaat. Begitulah Nabi Allah Musa berkahwin dengan Sufairah pada hari Jumaat. Jadi begitulah kemuliaan hari yang namanya Jumaat. Hari Isnin mulia kerana hari itu berkait dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah majlis pun. Majlis macam-macam majlis. Jadi majlis yang termulia ialah majlis Allah, iaitu majlis sana disebutkan nama Allah, dia panggil majlis zikrullah. Maka demikianlah majlis
yang mulia ialah majlis yang kita buat pada hari ini, iaitu majlis memperingati hari lahir Nabi kita yang suci. Manusia dilahirkan dalam bentuk dia sudah memiliki fitrah yang baik. Contohnya, di mana dia sudah ada pembawaan yang baik atau fitrah yang baik. Buktinya kita suka orang buat baik kita. Kita suka orang buat baik pada kita. Dan kita benci orang yang buat jahat pada kita. Itu maknanya fitrah manusia ialah fitrah yang baik. Cuma kadang-kadang dia hanya mau orang buat baik saja, tapi dia tak terdorong nak buat baik orang. Hal ni yang kita liputan lima untuk menyempurnakan akhlak. Hang suka orang buat baik, tapi hang tak suka buat baik orang. Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan kita suka orang buat baik pada kita, dan kita pun suka buat baik pada orang. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW diutuskan untuk membetulkan akhlak. Benda yang ada dikemaskan, dikemas kini, dibaiki, disempurnakan. Maka tidak ada insan yang paling sempurna akhlaknya melainkan Nabi. Pasal Allah sendiri yang mendeklarkan. Kalau Allah dah mengaku, habis. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad akhlak Allah aku. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Kalau kita faham bahasa ala, ala ni mana atas. Kalau botol di atas meja, mana tinggi botol dengan meja? Botol lagi. Wa innaka la'ala, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak. Mana akhlak bawah lagi, Nabi lebih tinggi daripada akhlak. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditanya oleh orang, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka jawaban Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu yang Al-Quran. Habis. Tak kata apa lagi. Al-Quran kalamullah. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi ulama memperincikan apa maknanya. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi semua ikut Quran. Hatta Nabi suka pun mengikut Quran suka. Nabi marah pun ikut Quran Allah. Maka subhanallah, maka sebab itu Al-Quran, kalau kita tengok, kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penceritaan dalam Al-Quran dia tidak detail. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, dia cerita tapi tak detail. Nabi Allah Nuh tu di mana, buat kapal di mana, tak ada pendidikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa tidak ada pendidikan? Sebab Al-Quran bukan buku cerita, tapi dia buku hidayah. Tapi dia kitab yang mengandungi panduan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran ni dia ialah satu panduan yang tidak ada syak wasangka lagi, betul ataupun tidak. Dia sudah betul. Dia jadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka alhamdulillah, pada hari ini saya bukan berceramah, tapi saya memberi peringatan pada diri saya dan memperingatkan saya dan kita semua kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita buka sikit ruang hati kita untuk kita boleh menerima curahan-curahan rahmat yang Tuhan nak turunkan kepada kita. Tuan-tuan dan Allah sekalian, Islam ni akhlak.
Islam ni akhlak. Sebab tu Nabi diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Islam ni akhlak. Maknanya orang Islam ni, akhlak ni mana apa? Akhlak ni ialah baik. Islam ialah satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, disampaikan daripada Allah untuk membaikkan orang, untuk mengakhlakkan orang, untuk membudayakan orang dengan pribadi yang mulia. Itu tujuan Islam. Mana Islam ni nak bagi semua orang jadi baik. Islam nak bagi orang jadi berakhlak mulia. Tak kiralah hang tukang sapu sampah ke, hang cleaner ke, hang driver ke, ada Sayyidina Muhammad, hang staff ke, hang buruh ke, hang menteri ke, Perdana Menteri ke, tu imam ke, ustaz ke, mesti kena memperhatikan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang paling berakhlak ialah Islam. Sebab dia bersama dengan Nabi, bersama dengan Tuhan. Orang bukan Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka tak boleh dikatakan berakhlak. Sebab tu mereka hanya dikatakan beretika. Betul tak? Dalam Islam, mengaji tentang agama berarti kita sedang mendiskus ilmu bagaimana untuk memudayakan kita orang yang berjalan di atas undang-undang, hukum. Itu bagi akhlak. Orang ngaji di sekolah, ada budak Siam, kalau budak Siam ke India ke China ke, kalau dia tak mau masuk kelas pendidikan Islam, dia masuk kelas moral. Jadi moral ni diterjemah oleh orang putih akhlak. Sebenarnya mereka sendiri pun tak mahu nama akhlak. Mereka mahu nama moral, mereka mahu nama etika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab akhlak ni dia ialah berdasarkan kepada akidah. Dasarnya Allah, dasarnya Rasulullah. Maka kita lah orang berakhlak. Orang Islam saja yang selayaknya disebutkan berakhlak. Contoh kita kata, orang jujur, akhlak mereka mulia semua. Tadi kata akhlak mereka mulia. Nak kata kata ish tak sesuai. Akhlak ni kata-kata orang Islam ni, kata-kata Allah, tutur orang ulama, akhlak mulia lah, sesuai. Tapi kalau kata Jepun sekalipun negara dia, rakyatnya is the best, tapi tak boleh kata, tak sesuai kata mulia semua akhlak orang Jepun. Tak boleh, tak sesuai. Walaupun Jepun ni memudaya akhlak Islam. Contoh, waktu mana saya ke Jepun terbaik, tujuan ni saya berpelik. Pasal apa saya nak, saya dipaksa ke Jepun. Bukan ada ulama terusak pun. Saya suruh pergi seluruh alam ni, Mekah, Madinah, kita lah jumpa dengan para ahli ulama. Ke Yaman, ke Morocco, Indonesia, segala-gala kita pergi semua nak pergi cari guru ulama. Makam-makam awliya, juga para wali. Tapi Jepun ni wali apa? Tok guru mana? Syekh mana? Pasal apa aku nak kena pergi? Nak kena pergi ni maknanya takdir. Takdir. Jadi subhanallah, jadi saya pun tertolak di Jepun. Jadi kali Tuhan nak bagi tengok di sana manusia yang tak beragama macam kita, tapi sepatutnya kita macam kita. Saya masuk dalam satu supermarket, bukan super pun, mini market macam kedai. Tapi kedai itu masalah Sayyidina Muhammad, orang akan masuk dan keluar. Mungkin itu seperti perniagaan. Budak-budak sekolah, balik sekolah, dia kena lalu. Dia kena lalu kedai itu. Masuk pintu, keluar pintu. Saya ni, bila masuk kedai itu, jadi saya pun tak nak beli apa. Saya pun memang tak nak beli apa pun.
Yang pertama, sebab duit tak banyak. Jadi kita pun jimat-jimatlah nak pergi Allah SWT. Sebab dia punya rate duit dia lebih besar daripada kita. Dan corona habis, corona tengok je lah. Orang beli daripada pihak orang pergi tu dia banyak. Sebab beli-beli lah tu. Saya pun dah habis nak tengok apa ada tu. Saya pun nak tu. Bila saya nak keluar daripada kedai tu, Sahabat Salam Muhammad, ada 5-6 orang budak-budak sekolah balik ke sekolah. Jadi bila saya nak keluar, mereka ni subhanallah budak-budak perempuan. Bila saya nak keluar daripada kedai tu, dia ada lepas keluar lah 4-5 orang. Terakhir satu budak perempuan. Dia tekan pintu tu. Sebab sangka saya nak keluar, memang saya nak keluar pun. Tuan-tuan, jadi Allah SWT, jadi dia tekan pintu untuk izin saya, untuk bagi saya keluar, tapi dia tutup pintu. Dia kata, aku di Malaysia pun tak ada buat rumah syarikat. Nampak tak? Hormati orang tu. Menghormati orang tu. Tuan-tuan, jadi subhanallah, terus lagi menghormati orang tu. Di mana ambilannya? Nabi juga yang kata. Nabi kata, ma akrama syabun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinni. Nabi kata tidak ada satu budak muda yang menghormati orang tua. Rasulullah SAW Muhammad, nanti akan ada pula orang muda yang akan menghormatinya ketika dia tua. Nabi juga yang bagi tahu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka barangkali mereka diajar di sekolah tentang moral, tapi mereka tak ada bentang pun tentang hadis Nabi. Tapi kita tahu siapa yang di mana-mana sumber ambilannya. Nabi kita kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Cuma saya heran, waktu naik kereta api, jemput ni semua kereta api. Allah, kereta api mereka sibuk semua. Dan mereka ni subhanallah jalan cukup cepat dan pantas. Orang Malaysia jalan bilik. Tak kira orang Malaysia ni di mana dia duduk, semua jalan bilik. Saya di Mesir. Di Mesir, mak saya di Mesir. Mak saya di Mesir tu sebabnya nak pergi ziarah, nak pergi tengok cucu yang sulung. Mak ni ayah nak pergi tengok cucu sulung ni jual tanah. Saya jual tanah. Pergi tengok cucu ni, cucu sulung dia Mesir. Tak apalah tu. Waktu kami di stesen kereta api, mak saya kata, aku letih lah tengok orang Arab ni. Awak mak, apa lepas kalut sana? Yang tak kalut ni orang Melayu. Hatta di London pun orang putih buat cepat-cepat juga. Tapi kalau lepas terlambat, awak ni, jam ni, pasal apa lambat? Orang Melayu lepas. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, satu, bila kita tu di Jepun ni, kereta api mereka ni memang mereka kena cepat. Sebab kereta api ni semua time. Maknanya kalau kereta api ni lambat, terlepas kereta api anak kerja. Jadi kereta api tu akan sampai di masa yang tepat, on time. Dan kereta api tu bergerak dengan masa yang on time juga. Maka mereka begitu menghargai masa. Maknanya orang Islam ni, Tuhan dah ajak hormati masa, mentazimkan masa. Tapi kita tak kerti pula nak atok masa. Orang pun bagi orang Melayu, jam Melayu, janji pukul 10, main pukul 11. Ada jam Arab, sama juga lagi tepuk. Sallallahu alaihi wasallam jam Arab masuk pukul 8. Sallallahu alaihi wasallam dia main dulu, dia main kerja. Pukul 8 tu masuk kerja, dia baru isap, dia baru minum teh. Kita dah tunggu kontak dah, dia minum teh lagi. Habis kerja pukul 12. Masuk pukul 8 kerja, habis pukul 12.
Pukul 11 dia kata bukroh lah, esok lah. Ini cerita siapa kena kau dengan orang Arab. Itu waktu panggil jam Arab. Allah SWT Sayyidina Muhammad. Mana jam Islam? Kenapa tak patuh pada agama? Sedangkan kita ada wal asri demi masa. Allah SWT Sayyidina Muhammad. Bahkan sembahyang ada waktunya. Zuhur daripada hak ni sampai waktu ni, asar daripada hak ni sampai hak ni waktu ni. Maka semua ada syak-syak time. Dan tak boleh keluar daripada waktu dalam pejabat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu masa. Lagi kebersihan. Cuma sebelum tu saya heran bila orang kata orang Jepun ni hormat orang, nanti hormat orang kan? Ala sayyidina Muhammad. Naik kereta api ni dia ada usia untuk orang kurang upaya. Ada Sayyidina Muhammad. Jadi termasuk orang tua. Orang tua ni bila dah penuh orang tua ataupun tempat orang tua yang ada disediakan tapi dia tak duduk, dia duduk di tempat biasa. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad bila dia berdiri tempat biasa, dia tak pergi duduk tempat yang biasa patut dia duduk. Budak-budak muda duduk di tempat mereka duduk, mereka tak silakan orang tua ni duduk. Baik, kalau kita naik LRT ke apa di Kuala Lumpur, kalau kita duduk budak-budak, ada orang tua berdiri. Kalau orang berakhlak, dia tak berani, dia tak gamak nak duduk, dia akan berdiri sila macam. Adapun ada orang tua, perempuan tua, dukung mana? Kita sila tak, ini dia panggil akhlak. Tapi bila dia pun, orang tua-tua kan. Budak-budak ni, ini kita kata kalau aku, jadi budak-budak aku, sila pakcik dulu lah. Saya tu diri. Saya kata, kalau aku ni budak-budak tu, aku sila dulu lah pakcik tu. Allah SWT Sayyidina Muhammad. Dia kata hak ni tak betul balik dengan akhlak, kata lepas akhlak. Bila saya balik discuss dengan pelajar Malaysia yang maju Jepun, dia kata macam ni Ustaz. Orang tua tu dah ada tempat dah. Dah tempat tu. Jadi budak muda yang duduk ni, yang dia tak sila duduk orang tua tu sebab budaya Jepun pula. Orang Jepun ni kadang-kadang walaupun dia tua, dia tak mau dirasakan dia tua. Jadi dia pun tempat tu ada nak duduk. Jadi oleh kerana dia tak mahu dia katakan dia tua, dia diri. Jadi budak ni pula, kalau dia sila pakcik duduk, jadi pakcik murka. Oh macam tu pula. Ini budaya ada macam ni. Okey, saya nak cerita masalah Sayyidina Muhammad, kebersihan. Kebersihan ni Allah Sayyidina Muhammad hampir tak terjumpa di sepanjang tong sampah. Allah SWT tak jumpa, hampir tak jumpa tong sampah. Orang Jepun ni kalau rumah dia bawa plastik, dia makan coklat, dia apa semua barang plastik. Dia rumah dia tempat buang sampah di rumah dia. Di rumah dia pula tak tahulah macam sistem di rumah macam mana. Allah SWT Muhammad. Tuan-tuan, Allah SWT Muhammad. Jadi dia balik di rumah, dia buang di dalam tong sampah di rumah. Pun macam tu, tong sampah ataupun sampah tak ada dalam rumah. Kalau tak dalam rumah, nanti busuk pula. Tak bersih lagi, tak bersih juga. Jadi ada masanya, sampah nanti akhir. Jadi pelajaran ini pelajaran panjang. Macam mana yang boleh berakhlak? Sebab melalui pendidikan. Daripada bila Jepun mengambil ataupun menanam pendidikan ni, lepas Hiroshima Nagasaki dibom. Lepas Hiroshima Nagasaki dibom, Jepun bangkit membina balik. Membina balik ini daripada bawah. Itulah hikmah Jepun dibom. Jadi membina balik negara mereka. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, itulah yang dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala perkara.
Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya nak menimbulkan akhlak yang mulia ni mesti melalui kelas-kelas macam ni. Mesti kita kena gagaskan dalam diri kita, aku mesti belajar tentang agama. Sebab itu tuan-tuan, dalam situasi kita bergaul dengan orang ni, kita akan teruja, kita akan terkesan, kita akan terasa sangat bermanfaat kalau kita bergaul dengan orang yang ada agama. Salah semua. Kalau orang tak ada agama ni kok, itu tak agama. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu driver taksi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu driver taksi, contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia naik taksi, bawa taksi, kita naik taksi dengan dia. Pernah tak tuan-tuan bertemu dengan situasi tertinggal sesuatu, duit ke, dompet ke, apa ke, dipulangkan balik? Allahumma salli ala sayyidina. Sama ada kontak lain terus dengan kita ataupun dia dihantar di balai polis. Apa yang mendorong dia ni berbuat demikian? Sebab ada agama. Mesti ada agama. Dia tak ambil orang. Itu kata Islam ni dia mendorong menjadi orang itu berakhlak mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam banyak daripada awal agama ni, iman ni ada 60 hingga 70 cabang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah buang benda-benda yang menyakitkan di jalan. Kita dalam jalan-jalan tengok-tengok tengah jalan ada batu. Orang berakhlak tongkat motor dia buang batu sebab dia ingat Nabi kata lima qatul adza anil tariq. Dia ingat dia itu ya. Ya amat dia buang. Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini tak ramai dah orang yang mengamalkan budaya hak pada sekalipun bagi kecil. Contoh, orang dia ambil padi. Bila ambil padi, isi padi tu dia naik ke darat, naik ke jalan masalah sama. Tuan-tuan, dia tak kisah pun, dia tinggal tengah-tengah kata-kata tu dengan selut hak besar-besar. Saya ada pengalaman. Saya ingat selut tersebut sebelah juga habis pelik dia. Itu pengalaman dah. Ada, dia kadang-kadang kurang-kurang tuan-tuan. Kalaupun tak belah selut tu, tuan-tuan, kereta-kereta betul. No? Tuan-tuan, orang berakhlak dia faham bahawasanya agama dia suruh buang benda tu. Dijemput, kita masuk tandas, kita qadha hajat. Bila masuk tandas qadha hajat, saya terfikir orang Jepun ni masuk ke zaman dia berak kencing ke tak berak kencing. Masuk tandas, kena berak dah, kencing dah. Pasal dia meninggalkan tandas seperti mana dia masuk. Dah lah sahabat Sayyidina Muhammad, dia maju. Kita duduk atas apa ni singki ya. Atas bangku tu. Baik, yang pertama kalau dia mengalirkan udara panas dalam musim sejuk. Jadi kita duduk tak sejuk pada sejuk. Lubuk juga pun. Jadi kita duduk tu bersama Sayyidina Muhammad macam relax lah sebab macam tak sejuk lah. Cuma tak reti mula-mula pergi. Sebab nak tekan hak masuk kencing hal lain, nak tekan hak masuk berak hal lain. Tekan hak mana? Ini juga awal mana-mana pergi. Kalau nak bagi keluar dua-dua, tekan hak ni. Nak keluar satu, tekan hak ni. Kita ada maju. Maknanya tu akhlak. Seperti mana kita tak mau orang buat buruk kita, jangan buat buruk kita orang. Itu akhlak. Kita masuk tandas. Contoh, ada orang masuk tandas, dia tak boleh berak dalam keadaan duduk, dia kena cakung. Dia pun naiklah atas bangku tu, sekalipun dia tulis etika, jangan naik cakung tu sekalipun. Lepas mana aku ni, bini aku kalau aku tak naik cakung, dia tak keluar. Jadi naik duduk juga cakung tu.
Tapi nak tinggalkan tu dia tak tinggal tanpa masuk. Faham tak? Ini dipanggil akhlak. Jadi kita faham macam mana orang nak masuk tu nanti apa buat macam ni. Ada tuan, lagi tahu orang bukan kita dapat masuk tinggal. Allahu Akbar, subhanallah. Maka kalau orang Islam menghayati agama dia, sempurnalah orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai ke peringkat ejeki masjid, kena alert. Sia masjid khususnya, bilik tandas mana yang telah tercabut apa mungkin selak. Sebab seperti mana kita nak, begitulah orang yang nak. Kadang-kadang kita dengar Allah ajak ni, sedap, hak ni nak pegang, berak pun nak berak je, semua nak dapat. Maka kita praktis semua. Kena praktis. Ingat dalam benda kita, nanti kita sesuatu yang kita nak, orang nak yang sama seperti kita nak. Maka itulah yang Nabi kita ajak. Contoh untuk Allah sekalian, Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu sebenarnya nak ngaji akhlak dia tak cukup sekejap. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar adab 23 tahun. Dari Nabi bangkit sebagai Rasul sampai Nabi kita wafat 23 tahun penuh dengan akhlak. Penuh dengan akhlak. Dengan sahabatnya dah telah. Dengan musuhnya pun Nabi terapkan dan ajarkan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta dengan makhluk Allah pun Nabi ajak berakhlak. Contoh, antara binatang yang sunat kita bunuh ialah cicak. Cicak banyak-banyak ni, tuan-tuan cari pahala. Bunuh cicak boleh pahala. Daripada mana datang hukum sunat bunuh cicak? Sebab pada saat Nabi Allah Ibrahim AS nak dibakar oleh api, cicak ni pi hembui. Sedangkan dia hembui bukan ada apa pun, tak pi pun angin hak daripada mulut dia tu, no? Tapi dia hembui. Maka daripada sebab itu, maka sunat bunuh cicak. Macamlah kita ni sunat cukup bulu tiap. Sunat cukup buang bulu hari-hari, 40 hari sekali. Pasal apa Tuhan bagi tumbuh? Sebab Tuhan nak bagi pahala. Sebab Tuhan nak bagi Tuhan nak sujud. Sebab hukum dan Tuhan nak suruh cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah perkara yang berkaitan dengan hukum. Okey. Walaupun bunuh cicak hukumnya sunat, tapi tak boleh menyiksa. Kalau bunuh, biar pukul sekali dia mati. Kalau bunuh, menyiksanya hilang pahala kita. Tak ada pahala. Mana? Islam ajak berakhlak. Sampai ke peringkat kalau nak menyembelih binatang, nak asap pisau pun jangan kiyak pisau depan binatang tu. Nak sembelih lembu pun Surai lembu tak Allah jadi. Sebenarnya binatang pun ada pasal. Sebab itu Islam suruh sembelih binatang, nak kiyak pisau jangan bagi lembu nampak, jangan bagi binatang. Nabi kata fa'idha zabahtum fa'ahsinu dzibha. Bila mana kamu menyembelih Musa Sayyidina Muhammad, perelokkan cara sembelihan. Islam hebat. Cara orang nak makan binatang macam-macam cara. Ada yang bokara, ada yang pancung, ada yang katuk kepala. Hanya Islam dia cara yang paling berakhlak. Sebab tu orang pernah buat kajian, ada senama orang menghubungkan wire di binatang disambung kepada komputer. Cara Islam menyembelih binatang tidak ada sedikit pun rasa sakit.
Dia tak ada gerakan pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belai dengan kartu kara. Jadi mana kesan naik tu nampak kata binatang kesan tadi. Bila mana disembelih, ala sayyidina Muhammad disembelih, diputuskan orat halqum dia, orat marik dia ala sayyidina Muhammad, dan sunat wadajai diputuskan yang sesuai yang dikehendaki oleh syarak. Jadi binatang akan darahnya keluar. Dia ketika itu jadi koma. Jadi koma binatang. Jadi dia macam kebah. Jadi inilah Islam, agama kita ada Sayyidina Muhammad. Kalau kita mengikut panduan yang dikehendaki oleh agama kita, maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memperingati hari raya Nabi ialah hari kita membetulkan perangai dan perilaku dan juga akhlak kita. Dan nak kena belajar, kalau selagi mana hidup ni, selagi itulah kita nak mempelajari bagaimana Nabi kita SAW berakhlak sampai dipuji oleh Tuhan. Nabi kita SAW lahir mai ke dunia ataupun sebelum lahir dah pun dalam perut mak berakhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halimah Sa'diyah ketika Nabi umur 6 tahun, Nabi tengah duduk main dengan saudara sesusunya, anak Halimah Sa'diyah. Tiba-tiba pada ketika itu mai malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat ni mai, Allahumma salli ala sayyidina, langsung Jibril, Mikail merapahkan Rasulullah. Jibril melakukan pembedahan di dada Rasulullah. Anak Halimah Sa'diyah ini langsung lari balik, lari selaju-lajunya, sekencang-kencangnya, sampai di rumah ada Sayyidina Muhammad. Dia beritahu kepada mak dia, Mak, Muhammad kena bunuh, Muhammad kena bunuh. Allahu Akbar. Terkejut Halimah Sa'diyah, langsung tinggal kerja dia, berlari dengan Abu Kabsyah suami dia. Sampai tempat Nabi dikatakan Nabi dibunuh, Nabi dah diri. Maknanya sudah habis operation pembedahan dada Rasulullah. Tapi muka Nabi masih pucat. Langsung dipeluk Rasulullah, dirukunya balik. Langsung kata Halimah Sa'diyah pada suami dia, tak boleh belah dah Muhammad. Aku mudarat. Kalau di bapa dia nak kita anak balik kat mak Nabi, ibu Nabi di Mekah. Bila sampai di Mekah, nak bagi kat mak ada Aminah, kata Aminah tak apa, Muhammad tak apa. Apa belah lah Muhammad? Ada semua. Tak apa Muhammad, tak apa. Muhammad ni tak apa. Aku nak apa? Nanti kata Aminah. Sesaat Muhammad nak bawa aku tak rasa macam aku mengandung. Dia tak pernah berusaha aku. Ni kita ni duduk dalam perut mak tak boleh makan, mak tak boleh makan, mak berdoya, mak muntah. Ni kita buat kacau dalam perut mak. Tak ada senang. Jadi Nabi tak kata Aminah, Muhammad dah dalam perut aku tak rasa macam mengandung. Macam orang biasa. Tak berusahakan Muhammad ni. Apa belah lah. Itu saya nak quote tu. Dalam perut mak pun akhlak Nabi. Kita dalam perut mak, ada mak sakit, awak tengok, tenang. Tendang perut mak lah apalah. Kadang-kadang kaki sampai ke belakang pun biru. Itu kita. Jadi Nabi SAW tidak. Sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi waktu keluar daripada perut ibunya sudah sujud. Mana ada orang pula perut mak sujud, Rasulullah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ungkapan yang Nabi sebut ya, Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Nabi dilahirkan pun maknya tidak rasa sakit. Bahkan dimuliakan dengan seperti keluar nur ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah sesaat disusukan oleh Halimah Sa'diyah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi musuh sebelah kanan, Nabi tak maulah musuh belah kiri. Kalau musuh belah kiri, tak maulah musuh sebelah kanan. Pasal apa? Kalau Nabi musuh belah kanan, belah kiri itu hatinya ataupun akaknya. Susuan. Bila Nabi musuh belah kiri, jadi karena Nabi tak maulah ni untuk segala susu. Itu akhlak Rasul. Maknanya Allahu Akbar, Nabi sudah jadi orang yang dibetulkan daripada awal lagi. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah Nabi membesar, dipuji oleh kaumnya, dipanggil mereka dengan Al-Amin. Pasal punya percayanya masyarakat pada dia, pada Rasulullah. Kalau mereka nak tinggal apa, nak tolong, suruh simpan Nabi lah yang jadi orang kepercayaan. Sampai Nabi dipanggil Al-Amin. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang wanita yang telah mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ni, wanita ni, Allahumma salli ala sayyidina, nak tahu tentang Rasulullah. Siapa perempuan ni? Khadijah. Ketika Nabi umur 25 tahun, Allahumma salli ala, ketika Nabi masih muda, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ketika Nabi umur 25 tahun tu, sallallahu alaihi wasallam, jadi Khadijah nak tengok akhlak Nabi. Nak tengok akhlak ni kena bergaul. Tapi Khadijah ni dia orang berakhlak tinggi. Jadi caranya ialah dengan dia utuskan perniagaan ke Syam. Dia upah satu orang namanya Maisarah. Ni bukan perempuan, lelaki-lelaki. Kita yang pun nama Maisarah tu perempuan, Maisarah tu lelaki-lelaki. Maisarah ni diupah dia untuk bawa Rasulullah berniaga ke Syam. Dia nak dengar Maisarah tengok setiap inci akhlak Nabi. Nanti balik cerita akhlak Nabi. Ketika tu Nabi masih belum Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak tahu akhlak Rasulullah. Dia balik daripada Syam, soalan ataupun perkara pertama yang nak cerita tentang akhlak dia. Jadi masyarakat pun cerita satu ceria, ya Allah, mulia. Pasal apa? Sebab Khadijah ni orang yang telah diberi satu rahsia oleh Tuhan tentang Rasulullah. Dia istimewa Khadijah. Pada hari, orang tak banyak. Kat saya yang masih puan. Orang tak ada. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, Khadijah ni, kita ingat tak Buhairah Ar-Rahim? Buhairah Ar-Rahim. Buhairah Ar-Rahim ni, ketika Nabi umur 11 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Mekah nak pergi ke Syam, dibawa oleh pak saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Talib bawa Nabi ke Syam selepas datuk Nabi, tok awal Nabi meninggal. Dia nak bagi seronok Allah nak makan ni, Rasulullah SAW Muhammad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibawa jalan nak pergi ke Syam. Upah makan Nabi mereka, bawa anak-anak sedikit tengok negeri orang. Dalam perjalanan orang Arab Quraisy nak pergi ke Syam, dia akan lalu sebuah tempat Buhairah Ar-Rahim. Buhairah Ar-Rahim ni dia buat kemah di tepi satu pokok, sebuah pokok. Buhairah Ar-Rahim ni dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau faham wahyu ni, dia macam ni, Nabi ni siapa-siapa dapat wahyu tapi tak disuruh nyampai. Rasul iaitu orang yang dapat wahyu disuruh sampaikan. Itu beza dia. Wahyu yang didapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu pohon pokok ini dia akan jadi
teduhan Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun buat kemah satu, bukan bulan, bertahun-tahun betul. Bila lah satu orang yang akan main duduk di bawah pohon ni, orang yang duduk di bawah pohon ini adalah Nabi akhir zaman. Jadi orang pun dah tahu, orang yang duduk pi berniaga tu tahu sangat kemah dia, tahu sangat siapa dia. Semua orang tahu Buhairah. Orang tahu. Tapi pada saat Abu Talib nak pergi tu, sampai tempat tu macam R&R, tempat orang melihat, dia ada wadi, ada pokok apa semua. Tapi pokok ni tak ada orang main berteduh. Tak ada, Tuhan tak gerakkan hati siapa pun nak duduk pokok tu. Kecuali pokok tu hanya akan betul di bawah nak. Bila sampai rombongan Buhairah Ar-Rahim, luar biasa. Buhairah panggil semua hak kumpulan negara ni mai ke kemah dia. Dia buat bumi. Jadi Abu Talib pun pelik. Sepanjang kita duduk di balik tak pernah dia panggil bukan nuri. Hari ni dia panggil. Bila semua dah sampai, tanya, ada lagi yang tak sampai? Ada lagi yang tak mai? Sampai semua. Kata dia suruh. Tak apalah, sampai tu. Dia budak je. Kata orang tua. Kata Buhairah, hak tu yang namai. Akhirnya Abu Talib dipanggil. Bila dipanggil, umur 11 tahun, budak je. Dah 5. Lebih kurang 10 lahir. Udah. Bila Nabi main-main, Buhairah Ar-Rahim langsung bangun, ceria wajahnya, keluar air matanya. Dia yang tua disambut Rasulullah macam mana satu orang tua yang meraih budak. Dia duduk dan mencium tangan Rasulullah. Apa dia kata? Marhaban bi sayyidil mursalin. Selamat datang wahai pemeluk Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan Nabi berumur 90. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia peluk Rasulullah sebab dia bersyukur sebab Allah temukan dengan bakal Nabi di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi subhanallah sallallahu sayyidina Muhammad. Buhairah Ar-Rahim ini agama Nasrani. Jika dia nasihat pada Abu Talib dengan bawa dia pergi ke Syam. Sana orang Yahudi duduk. Lepas jumpa budak ni, lepas bunuh. Sebab lepas nak Nabi akhir zaman bangsa dia. Kalau bangsa lepas tak. Lepas dengki, lepas hasad. Tuan-tuan, daripada situlah sampai pemberitaan kepada orang-orang Nasrani. Orang pilihan Allah di kalangan penita Nasrani tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang jadi beritanya orang bercakap ni bukan rahsia umum, tapi dia rahsia yang tersimpan. Mana orang tahu, bukan semua orang tahu, pada ramai dan pada tahu. Di antara yang tahu ni Khadijah tak, umur Nabi 9 tahun. Nabi membesar, mendewasa, remaja, mendewasa, di Khadijah tak Islam. Dia dah tahu tentang Rasulullah. Sebab itu Musa AS, bila Nabi SAW terima wahyu di Gua Hira, balik daripada Gua Hira, Nabi kita ngetak macam tu. Sebab dia mahu wahyu pertama. Tak pernah jumpa Jibril AS Muhammad. Nabi ni Tuhan bagi 6 bulan suka nak duduk di Gua Hira. Duduk di Gua Hira, bertafakur, berdoa, sembahyang. Tuhan bagi tu suka, Nabi tu suka, Tuhan bagi suka duduk seorang-seorang. Satu malam tengah-tengah Nabi duduk seorang-seorang, dia berdiri satu orang dalam gua tu, dah malam, gelap, seorang-seorang diri satu orang pula. Agak-agak macam mana kita, kalau kita tak cukup tanah,
Ada sama. Main-main tercekat depan Nabi, langsung kata, Iqra. Baca. Nabi ummi, Nabi tak kerti baca, Nabi tak kerti tulis. Nabi kata betul, ma Nabi qari'in, aku tak kerti baca. Tak kerti baca, dia peluk Rasulullah. Dia peluk Rasulullah ni, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Kuat. Kuat. Dia lepas. Iqra. Baca. Nabi kata, aku tak kerti baca. Dia peluk lagi kuat. Lagi kuat sampai Nabi tangan nak nyawa lah ketat. Baca. Macam tu orang. Nabi, aku tak kerti baca. Soalan senang. Waktu tu lah, dia peluk lagi. Ketiga peluk tu, Nabi dah lemah. Tak baca. Dia pun kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Lalu 'allamal insana ma lam ya'lam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi baca mengikut yang dia baca. Sampai Nabi kita ingat Sayyidina Muhammad, dia pun balik nak keluar daripada muka bawah. Nabi terpinga-pinga. Siapa dia ni? Nabi tengok, dia nak keluar daripada bawah. Ketika tu dia balik. Ana Jibril. Dia kata kita lompat. Ana Jibril. Nabi pun sejuk. Nabi pun, dia pun hilang. Nabi lari balik. Sampai di rumah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, Zammiluni. Selimut aku. Khadijah bukan sakat dia selimut, tapi dipeluk Rasulullah. Ini isteri yang penyayang. Dia menghayati suami dia. Dia tahu suami dia bukan sembarang. Macam pun anak kita kan, boleh guruk pun anak kita baru mak kata boleh guruk kedegum dia langit tu, lari pada mak. Lari ke mak ni, mak peluk. Dia nak begitulah umpamanya Khadijah dengan itu kata Khadijah, Tuhan tak akan sia-siakan. Engkau tolong orang miskin, engkau tolong ibu tunggal, engkau bagi makan anak yatim, engkau orang baik. Allah, Tuhan tak akan sia-siakan. Jom kita tanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni ialah sepupu Khadijah. Dia menulis kitab, dia menterjemah kitab Injil ke kitab ke bahasa Arab. Mana dia orang agama. Ada senama. Bila jumpa Waraqah bin Nawfal, kata Waraqah bin Nawfal, yang mai kat Muhammad tu, yang peluk Muhammad, yang Muhammad ketakutan lari balik tu adalah Namus. Namus ni nama kepada Jibril dalam bahasa Jepang. Ada senama. Jadi dia pernah turun pada Musa. Dialah yang telah turun pada Musa. Dia yang turun kepada Isa. Maka declare, dikonfirmkan Nabi akhir zaman. Jadi subhanallah, sahaja kata Waraqah, satu masa esok kaum dia akan mengeluarkan dia daripada Mekah. Nabi tanya, amukhrijiyahum, yang pun nak keluarkan aku daripada Mekah ni? Nabi kata tidak ada orang yang macam hang, melainkan kaum hang akan musuhi hang. Kata Waraqah, kalau ada tempat aku masih ada, akan tolong hang. Kata Waraqah. Hak tu menyebabkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, bila Nabi ajak pada Islam, langsung terima. Sebab dia tunggu lama dah. Jadi inilah yang dikatakan memperingati peristiwa lahir Nabi. Di mana titik tolak agama kita. Subhanallah. Daripada orang yang pertama masuk Islam, Khadijah, sampai kita lagi mencari umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya memperingati hari lahir Rasul ialah suatu yang wajar, ialah suatu yang wajib,
untuk memperkukuhkan kefahaman pegangan kita kepada agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka hari raya Nabi ialah sesuatu yang wajar kita sambut. Ada kenduri tak hari ni baik? Ada kenduri. Bila hari raya Nabi kita sambut, kenduri kena buat. Itu je cerita. Tak kira lah kita buat seorang-seorang kita nak hari nak buat sambutan hari raya Rasulullah. Tapi buat tak mana? Dua kita pergi tak mana? Kita pergi ke tak mana ni nak cerita sikit ya Rasulullah. Cakap, han cerita apa? Malam ni kami hari kemarin Ustaz ceramah nak cerita hang sikit. Kalau malam tak pernah cerita. Cerita 5 minit lah. Kita bukan dulu ceramah pakai ingat semua sebab tak tulis apa. Lepas tu ada senang Muhammad. Pada habis cerita tu, tulis cerita tu baru. Hari ni aku makan apa belanja? Tu hari raya Rasul. Kita buat secara pribadi. Jadi kalau kita ingat hari raya Nabi, cakap sikit tentang Nabi, buat kenduri itu. Itu dah memperingati hari raya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya saya ucapkan kepada pihak Al-Hadad, khususnya Sahabat Sayyidina Muhammad yang menjadi asbab berjumpa kita pada hari ini, insyaAllah dengan berkat Nabi SAW dan pernikahan Al-Habab Al-Hadad terus maju. Allah SWT, umat Islam memang kena maju, umat Islam memang kena kaya, sebab kita nak tolong Allah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan balik dapat rahmat dan mudah-mudahan insyaAllah Nabi melihat kita semua pada hari ini, insyaAllah. Sebab tidak ada satu kebaikan yang umat dia buat melainkan Nabi kita tengok. Tidak ada satu kejahatan yang dibuat oleh umat melainkan Nabi kita tahu. Kalau Nabi diberitahu, diperlihatkan kebaikan yang kita buat, Nabi kata hamidullah alaihi, aku bersyukur kepada Allah. Kalau Nabi tengok hak kita buat tak elok, Nabi kata istaghfirullah alaihi, aku ucapkan ya Allah, tolong ampunkan umatku hari. Inilah yang Nabi sebut hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu, mati aku baik untuk kamu. Jadi sebab Nabi hidup pun baik, Nabi wafat pun baik. Nabi tahu apa sebab kita buat. Terakhir sekali saya nak bagi doa. Doa Nabi kasih kita. Ikut saya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Jadi setiap kali itu saya adalah amalan ini untuk kita amalkan. Terjemah dia, wahai Tuhan, habib nabiyyaka. Terjemah kita, Tuhan bagilah Nabi kasih, habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Tuhan bagilah, terjemah senang, wahai Tuhan bagilah Nabi Muhammad kasih pada aku. Baca 3 kali. Mayang, tak kira mayang fardu, mayang sunnah. Baca Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Wahai Tuhan, bagilah Nabi Muhammad kasihkan. Jadi bila mana Nabi Muhammad kasih pada kita, kita akan suka buat yang Nabi kita suruh. Dan semua yang Nabi tak suka, kita meninggalkan. Jadi orang yang suka buat yang Nabi suruh, meninggalkan yang Nabi larang, berarti dia telah dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Dan saya harap juga insya-Allah dengan berkat Al-Hadad dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua berhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan saya juga mengajak pada kita semua untuk memperbanyak selawat dalam bulan yang mulia, insya-Allah. Dan selawat 100 kali, Allah bagi 100 hajat yang berkenaan. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. 100 kali. Kalau selawat 1000 kali, kita semua tak akan mati, melainkan Allah tunjuk dulu tempat tinggal kita semua dalam syurga.
Ini semua termasuk dalam hadis dibaca. Jadi kalau nak 1000 kali, saya bagi cara yang mudah. Selawatlah dengan selawat Nabi Allah SAW. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cuba ikut sekali. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pakai sallallahu ala sayyidina Muhammad, InsyaAllah. Jadi buat 1000 kali. 1000 kali sehari tak banyak pun, sikit lah. Kata Habib Fadhil, siapa kata 1000 kali itu banyak? 1000 kali itu sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Kata dia 1000 kali itu sikit. Selawat ni ala sayyidina Muhammad, Nabi bukan suruh selawat, tapi Nabi sebut fa'aktiru, perbanyakkan oleh kamu selawat. Tapi kita harap nak selawat ni 1000 tu banyak. Bagi orang yang telah biasa sebelum Nabi selawat 1000 tu tak banyak. Jadi semua hidup kita mudah dengan sebab selawat. Perniagaan ini Tuhan bagi maju ala sayyidina Muhammad. Kita duduk kerja sini, kita seronok. Baik, rezeki kita bertambah, semua dengan selawat. Baik, anak-anak kita Tuhan bagi sihat, isteri kita Tuhan bagi sihat, suami kita Tuhan bagi sihat. Semua dengan sebab selawat. Selawat ni, satu seorang sahabat lagi. Sahabat ni, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, macam mana kalau saya selawat dekat Nabi sehari? Saya sepertiga hidup saya semua selawat. Nabi kata lebih. Rasulullah, kalau separuh hidup saya selawat je, Nabi kata lebih. Rasulullah, dalam 2/3 hidup saya semua selawat saja, Nabi kata, idzan yukfar hammuk wa yukfar dhanbuk. Ketika itu hang tak ada susah hati lah. Ketika itu Allah maafkan kesalahan. Itulah orang mana selawat tak ada susah hati. Seronok tengok muka orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab selawat menyebabkan kita tak susah. Stres tak ada, tension tak ada, tekanan tak ada, pressure tak ada, semua tak ada. Jadi cuma jadikan dia budaya. Hari-hari 1000 walaupun tak banyak, tapi pada kita banyaklah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi. Kita bangkit semua insya-Allah. Nabi pesan pada anak dia, senang Fatimah. Nabi kata, akhirat esok, ta'tuna bi'amalikum wa la ta'tuna bi'ansabikum. Hari akhir esok, main dengan amalan kamu, jangan datang dengan keturunan kamu. Yang dekat dengan Nabi adalah siapa yang beramal seperti yang Nabi suruh. Maka subhanallah, insya-Allah kita semua akan berhimpun macam ini juga bersama-sama dengan Nabi pada kita nanti insya-Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan diucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Asri atas ceramah yang telah diberikan sebentar tadi. Mudah-mudahan